Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kafar bagi tahun 2021 dalam bidang sirah yang bertajuk Dakwah Rasulullah SAW. Cara dakwah Nabi terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama secara rahsia dan yang kedua secara terbuka. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan bagaimana cara Rasulullah berdakwah secara rahsia dan kemudiannya cara Rasulullah berdakwah secara terbuka. Dakwah Rasulullah secara rahsia telah bermula apabila turunnya ayat dalam surah Al-Muddathir. Dakwah ini berlangsung selama 3 tahun di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dan sepanjang tempoh 3 tahun ini lebih kurang 40 orang telah beriman. Di dalam surah Al-Muddathir terdapat 5 ayat yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah secara rahsia, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Muddathir ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwahnya kepada ahli keluarga dan kaum kerabat terdekat serta sahabat-sahabat baginda dalam kalangan kaum Quraisy. Sahabat-sahabat yang mula-mula beriman ialah yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, isteri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Ali bin Abi Talib, sepupu baginda yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Ummu Aiman, iaitu pengasuh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Zaid bin Harithah, hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijadikan anak angkat. Seterusnya ialah Abu Bakar bin Abi Quhafah, iaitu teman rapat Rasulullah SAW. Dan seterusnya Uthman bin Affan, Al-Zubair bin Al-Awwam, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Golongan ini adalah di antara orang yang diseru dan diajak oleh Abu Bakar untuk memeluk agama Islam. Dakwah Rasulullah SAW secara terbuka bermula apabila turunnya ayat dalam surah Al-Hijr. Apabila Rasulullah memulakan dakwah secara terbuka, Rasulullah bermula dengan ucapan di Bukit Safa dengan mengumpulkan beberapa ramai kaum musyrikin di Mekah ketika itu untuk mendengar ucapan baginda. Setelah selesai baginda memberi ucapan di atas Bukit Safa, baginda mendapat tentangan hebat daripada pemimpin Quraisy. Tentangan ini berlangsung ataupun berjalan dalam tempoh masa yang panjang selama mana Rasulullah menjalankan dakwah secara terbuka. Tetapi dalam tempoh tersebut semakin ramai juga yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, maka sampaikanlah secara terus terang apa yang diperintahkan kepadamu, wahai Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrikin. Ayat ini
diturunkan untuk menyuruh Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terus terang kepada kaum musyrikin di Mekah ketika itu. Berikut adalah aplikasi cara dakwah Nabi dalam kehidupan seharian. Yang pertama, setiap tindakan yang berkesan memerlukan strategi yang baik. Seperti mana cara dakwah Nabi yang bermula secara rahsia, kemudian barulah diteruskan dengan cara berterus terang ataupun terbuka. Ini kerana untuk memastikan kaum musyrikin di Mekah tidak terkejut secara tiba-tiba apabila Nabi berdakwah ataupun Nabi mengajak kepada sesuatu agama yang baru, yang mana meninggalkan amalan nenek moyang, amalan menyembah berhala yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy ketika itu. Manakala yang kedua pula ialah sabar dalam melakukan sesuatu hal yang baik. Ini dapat dilihat bagaimana Rasulullah sabar kerana dalam tempoh 3 tahun pada permulaannya hanya 40 orang sahaja yang beriman pada ketika itu. Tempoh tersebut dilakukan secara dakwah secara rahsia. Manakala yang ketiga pula ialah berani menyatakan sesuatu yang benar walaupun mendapat tentangan. Ini dapat dilihat apabila Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah mendapat tentangan daripada pemimpin Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dua orang pemimpin Quraisy ini antara penentang terhebat dalam sejarah Rasulullah SAW selama mana Rasulullah berdakwah menyebarkan agama Islam. Baik, setelah mendengar penerangan Ustaz tentang dakwah Nabi sebentar tadi, Ustaz minta murid-murid untuk menyiapkan latihan yang Ustaz sediakan ini. Iaitu yang pertama, sebutkan dua cara Rasulullah berdakwah. Yang kedua, sebutkan nama 3 orang yang terawal memeluk Islam. Yang ketiga, di manakah tempat Rasulullah menjalankan dakwah secara rahsia? Yang keempat, siapakah yang menentang dakwah Rasulullah secara terbuka? Yang kelima, nyatakan 2 cara untuk mengaplikasikan dakwah Nabi dalam kehidupan seharian. Setakat itu saja. Terima kasih.